Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya. Satu lagi topik yang menjadi perbincangan ketika ini di kalangan rakyat Malaysia. Belanjawan 2021, akses kepada pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Itu topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara. Dua tetamu yang cukup hebat sebenarnya sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini untuk bercakap tentang isu ini. Jadi izinkan saya seperti biasalah memperkenalkan dulu tetamu-tetamu yang sudah pun ada bersama dengan saya di sebelah kiri saya ini. Yang paling dekat dengan saya masih lagi menggunakan pelitup muka. Kita ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Ridwan Yusof, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas. Assalamualaikum kepada semua. Ya, Waalaikumsalam. Datuk Seri, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita juga ingin mengucapkan selamat datang dan setinggi-tinggi terima kasih kepada seorang lagi tetamu yang berbahagia, Datuk Syamsuddin Bardan, yang merupakan pengarah eksekutif Persekutuan Majikan Malaysia ataupun MEF. Jadi, terima kasih kerana menjemput saya ke sini. Ya. Jadi ini buat beberapa kalinya kita bersama di Ruang Bicara ini, Datuk ya. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini peluang dan juga ruang yang cukup selesa sebenarnya kalau anda juga ingin berkongsi pandangan ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara. Jadi jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Dan jangan lupa anda juga sebenarnya dapat mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, kita mulakan dulu dengan Datuk Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Ridwan. Ini sesuatu yang memang saya tahu Datuk Seri pun sering bercakap bila bertemu dengan rakyat jelata dan sebagainya. Masing-masing ingin tahu tentang Belanjawan 2021 ini, mungkin banyak persoalan yang dibangkitkan, tetapi secara keseluruhannya daripada pertemuan Datuk dengan rakyat dan sebagainya, bagaimana Datuk melihat reaksi rakyat, penerimaan mereka terhadap Belanjawan 2021 ini? Ya, pertamanya saya nak memberitahu kepada penonton-penonton dan juga pendengar. Ya. Bajet yang dibentangkan baru-baru ini adalah satu bajet pada pendapat saya adalah yang amat baik untuk rakyat yang kita sasarkan. Dalam orang kata tu kekangan yang kita masih lagi berperang, iaitu pandemik COVID-19. Dan kalau kita lihat keseluruhannya 320 bilion lebih dan sebahagian besarnya belanja pengurusan. Kalau kita lihat, kita lebih memberi perhatian kepada rakyat untuk melestarikan kehidupan hari-hari mereka. Jadinya kalau tidak lengkap kalau saya tidak menyatakan dalam usaha kita untuk mewujudkan belanjawan yang baik, kita melibatkan lebih kurang 29 wakil-wakil parti politik, termasuk juga ataupun tidak termasuk pemimpin-pemimpin tertinggi di peringkat negeri dan juga NGO dan juga pakar-pakar ekonomi untuk bersama-sama dalam sesi lebat urus, beberapa sesi lebat urus untuk mewujudkan belanjawan yang kita katakan tadi sebagai belanjawan untuk rakyat yang dipimpin oleh Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ya. Jadi kalau kita lihat kebanyakan dari peruntukan itu secara keseluruhan lebih kepada memberi perhatian kepada rakyat. Dan kita sasarkan kepada B40 terutamanya dan juga sebilangan daripada M40. Tetapi apa yang penting dalam bajet ini, kalau kita tengok perincian dan butirannya sekali, kita lihat lebih menjurus kepada empowering sasaran itu untuk membantu kerajaan untuk meningkatkan pendapatan dan juga mengadakan peluang pekerjaan kepada rakyat jelata. Nah, itu yang menarik dan itu akan menjadi isu perbincangan kita nanti sebenarnya Datuk Seri. Tapi mungkin adillah kita juga ingin dapat pandangan daripada Persekutuan Majikan Malaysia MEF. Bila kita bercakap tentang menyediakan peluang pekerjaan, bila kita bercakap menambahkan pendapatan pekerja-pekerja dan sebagainya. Tetapi apakah MEF menerima baik pembentangan Belanjawan 2021 ini secara umumnya? Sebenarnya MEF menerima baik Belanjawan 2021 kerana macam yang YB Datuk Seri menyatakan, ini adalah untuk rakyat keseluruhannya. Dan bila kita katakan tentang rakyat, kita juga melibatkan apa yang dipanggil sebagai corporate citizen, majikan-majikan dan syarikat-syarikat. Dan yang penting di sini adalah syarikat-syarikat itu dibantu oleh pihak kerajaan untuk
cuba pertama kalinya adalah retain the employee, mengekalkan pekerja-pekerja yang kita sedia ada, dan itu adalah amat penting kerana kalau kita gagal untuk mengekalkan pekerja-pekerja yang sedia ada, ini bermakna akan lebih ramai lagi yang dibuang kerja ataupun kehilangan pekerjaan. Dan of course pada masa ini, walaupun dengan adanya bantuan-bantuan kerajaan melalui Prihatin dan Penjana Skim, kita masih lagi kehilangan kira-kira 90,000 pekerja kerana majikan tak mampu untuk retain mereka. Tetapi yang penting adalah kita ada jaringan sosial yang sedia ada, dan kita tahu belanjawan ini juga telah memberikan sedikit lifeline kepada mereka-mereka yang telah kehilangan pekerjaan untuk mendapatkan bantuan ditambah kepada 3 bulan lagi. Bermakna pada 3 bulan terakhir itu mereka akan dapat bantuan kira-kira 30% daripada gaji mereka ataupun 30% daripada 4,000 capping yang kita sedia ada, dan ini adalah amat penting. Dan kita ada juga belanjawan yang diperuntukkan, diberikan untuk memberikan insentif kepada majikan mengambil pekerja-pekerja baru, ya. Dan terutama yang paling penting di sini saya melihat adalah amat menarik bila belanjawan di sini memberikan insentif untuk majikan to replace foreign workers tu dengan pekerja-pekerja tempatan, ya. Bermakna di sini majikan akan diberikan kira-kira 60% daripada gaji yang diberikan kepada pekerja, dan pekerja akan mendapat 20% daripada gaji sebagai tambahan kepada apa yang mereka dapat. Itu adalah saya rasa sesuatu yang amat inovatif yang diberikan oleh kerajaan pada masa ini. Okey, itu satu pandangan yang cukup ikhlas dan menarik sebenarnya. Dan begitulah juga apa yang ingin dicatat ataupun dicapai melalui pembentangan belanjawan 2021. Tetapi kalau kita lihat daripada senario semasa lah, kita bercakap tentang pandemik COVID-19 misalnya, kita bercakap tentang kedudukan ekonomi negara yang begitu mencabar sekarang ini, dan bukan kita saja, semua negara di seluruh dunia mengalami episod yang sama bila kita bercakap tentang ekonomi. Tetapi apakah Yang Berhormat Datuk Seri merasa yakin bahawa apa yang ingin dilakukan ataupun dicapai melalui belanjawan 2021 itu dalam usaha untuk membantu ataupun menambah peluang pekerjaan dan sebagainya, mengurangkan pengangguran itu boleh terhasil sebenarnya? Dia cabaran dia amat besar. Kalau kita tengok ini seluruh dunia mengalami ekonomi yang menguncup. Jadi apa saja usaha yang kita nak melakukan, first kita kena address isu tentang memudayakan norma baru dalam apa jaga usaha yang kita lakukan untuk menjalani kehidupan harian. Dan kalau kita lihat dari sudut ekonomi, kita pun kena membudayakan satu cara hidup baru. Macam mana kita nak menggerakkan ekonomi kita dalam kekangan pandemik COVID-19. Jadi kalau kita lihat hari ini yang terkesan, masyarakat terkesan disebutkan tadi orang yang bekerja, employer, employee kalau kita lihat, ya. Dan kita mahu melestarikan pekerjaan mereka itu dengan memberi insentif kepada bukan saja pekerja tetapi kepada orang yang memberi kerja, supaya tadi disebutkan tadi oleh Datuk menyatakan kita ada replacement program dengan adanya subsidi upah kepada 4,000 ke bawah sebagainya. Ini memberi rangsangan kepada pekerja tempatan untuk mengambil alih tempat-tempat yang diberi peluang dahulunya kepada pekerja asing diganti dengan pekerja di dalam negara. Dan inilah satu usaha yang baik oleh Kerajaan Perikatan Nasional untuk memastikan tadi ekonomi ini boleh dilestarikan walaupun cabarannya besar, walaupun ada kekangan keuangan, tetapi contohnya kalau sekiranya disasarkan bentuk bantuan itu disasar kepada B40, insentif lain juga kita bagikan. Contoh moratorium dari segi pinjaman yang berhad kepada contoh 500,000 yang mungkin dikaji semula untuk memastikan mereka tidak mempunyai tekanan keuangan untuk menyara hidup mereka. Okey, daripada pandangan pihak majikan juga lah, Datuk Samsudin, ini pun menarik juga lah. Kalau kita lihat perancangan yang telah pun dibuat oleh kerajaan yang sedia ada lah, sebelum pembentangan belanjawan ini disempurnakan, kerajaan memperkenalkan pakej-pakej rangsangan ekonomi. Kita ada Penjana, kita ada Prihatin, dan apakah setakat ini melalui pakej-pakej rangsangan ekonomi itu telah berjaya memberi nafas kepada kehidupan ataupun kebangkitan semula ekonomi negara, dan sekurang-kurangnya telah banyak membantu pihak-pihak majikan untuk bergerak seperti apa yang mereka mahu? Sebenarnya begitulah.
kalau kita lihat tentang majikan-majikan yang telah mendapat faedah dari skim bantuan gaji dan daripada prihatin dan penjana, kita lihat bahawa majikan-majikan yang mendapat faedah itu adalah kebanyakannya majikan-majikan kecil dan micro enterprises. Bila kita kata kecil itu, kebanyakan daripada mereka adalah mempunyai pekerja 75 dan ke bawah. Dan rata-rata yang telah memohon skim berkenaan adalah kira-kira 75% daripada kalangan majikan sedemikian. Dan kalau kita lihat juga mengenai bilangan pekerja yang dibantu melalui skim berkenaan adalah kira-kira 2.8 juta orang bekerja. Jadi bayangkan kalau kita tidak ada skim macam penjana dan juga skim prihatin yang memberikan subsidi upah, kemungkinan besar pekerja-pekerja ini akan kehilangan pekerjaan, kerana salah satu daripada syarat untuk mendapat subsidi berkenaan adalah majikan tidak boleh memberhentikan pekerja-pekerja yang telah mendapat faedah daripada bayaran subsidi berkenaan. Jadi 3 bulan semasa mendapat faedah itu dan juga 3 bulan selepas daripada faedah itu berakhir. Jadi di sini kita lihat bahawa dalam keadaan di mana penjana telah dilanjutkan sehingga Disember tahun ini, dan bermakna halangan untuk majikan untuk membuat pemberian kerja itu sehingga Mac tahun hadapan. Jadi saya amat bimbang kalaulah keadaan COVID-19 itu masih tidak dapat dihentikan dan tidak ada sebarang peningkatan ekonomi, bermakna selepas Mac tahun hadapan ada kemungkinan ramai yang akan kehilangan pekerjaan. Tetapi saya percaya pihak kerajaan akan lebih prihatin dan melihat apakah keadaannya semasa Disember nanti ataupun Januari nanti, sama ada kerajaan perlu sebenarnya memanjangkan lagi skim penjana itu. Kerana kita tahu di bawah Belanjaran 2021 ini skim itu diteruskan, tetapi khusus untuk pihak tourism dan juga retail sector. Dan kalau kita lihat tentang mereka-mereka yang terlibat dari segi golongan majikan kira-kira 70,000 dan daripada pekerja kurang daripada 1 juta. Jadi di sini of course dia punya pemakaian tu agak terhad. Walaupun sekarang ni dikata yang 200 limit itu telah ditingkatkan kepada 500. Bermakna di sini syarikat-syarikat besar dalam segi pelancongan dan juga retail trade boleh sebenarnya menawarkan lebih ramai pekerja. Dan ini adalah amat saya rasa baik, kerana kita tahu bahawa hotel-hotel besar sebagai contoh, mereka tidak dapat menerima pelanggan dari luar negara kerana sempadan kita masih ditutup. Jadi kalau itu berlaku berterusan sehingga tahun hadapan, bermakna mereka boleh bernafas dan boleh retain their employees, and that I think is very critical. Boleh saya tambah sikit? Silakan. Kalau kita lihat kepentingan utama kita adalah untuk menjana ekonomi. Kalau sempadan ditutup, kita kena membawa satu pendekatan lebih kreatif untuk create aktiviti yang berbentuk sekular yang saya panggil. Maksudnya tadi kita wujudkan rantaian di dalam komuniti kita sendiri, creation of value. Dengan adanya skim-skim bantuan begini, saya harapkan rakyat lebih bersedia untuk berfikir dengan lebih inovatif, untuk menambah nilai barangan daripada barangan tempatan, supaya untuk kegunaan masyarakat sekeliling kita. Apabila sampai tahap kita orang kata tu melonjak cross border, sempadan dibuka, kita lebih bersedia, kita lebih resilient dengan kebolehan kita untuk meningkatkan ekonomi kita sendiri dalam negara dan juga untuk meningkatkan pendapatan. Dan terutamanya saya nak sebutkan di sini, empowerment kena diberi kepada M40, T20 untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Mereka ini berkebolehan, tetapi kita nak fokuskan juga kepada B40
ada belanjawan di situ butirannya menunjukkan kita ada skim-skim untuk reskilling, upskilling, untuk meningkatkan kepakaran mereka mengurus sesuatu usaha-usaha mereka itu sendiri, dan ini secara tidak langsung dan juga langsung boleh mewujudkan peluang pekerjaan, membesarkan peluang pekerjaan itu sendiri. Kita akan sentuh tentang apa yang Datuk Seri sebut itu di bawah jana kerja sebenarnya, di mana peruntukan sejumlah 3.7 bilion telah pun dimasukkan ke dalam belanjawan 2021. Tapi saya difahamkan kita ada pemanggil di talian sekarang ini, Aizam dari Kuala Lumpur. Sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Zam. Halo. Ya. Halo. Ya, silakan, Zam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Zam. Tuan Syarkawi dan juga Datuk Seri serta sahabat kita lagi, Tuan apa nama ni kan? Okey, silakan. Okey, ringkas dan padat. Ya. Saya, ahli-ahli saya dalam NGO saya ni semuanya ada lebih kurang hampir dekat 90,000 total keseluruhannya. Tetapi majikan juga dah mengalami masalah. Semua ni pemandu-pemandu kenderaan berat, termasuk bas pelancong dan juga bas ekspres dan pemandu lori. Jadi sedangkan majikan pun dah masalah. Apalagi kerja, tak ada kerja. Patutnya kerajaan memberi satu bantuan bulanan kepada semua pemandu-pemandu ni secara betul kepada akaun mereka. Ya, setidak-tidaknya kita SP 500. Ini menjadi masalah lagi di budak sekolah. Jadi saya harap Datuk Seri Rizwan tolong perhatikan dan tolong bantu tengok saya punya ahli-ahli. Jadi semua dah meraung dah ni. Jadi majikan pula satu masalah. Dah tak ada kerja, bas tak boleh bayar, lori tak boleh bayar. Mana dia nak mengadu ni? Katanya dalam bajet yang kemarin ada bantuan inisiatif ini. Ini semua lambat. Orang nak pakai sekarang ni Datuk Seri. Orang semua dah mengelumpur dah sekarang ni. Kalau boleh yang KWSP tu bagi 10,000 terus kepada semua rakyat Malaysia ni. Khasnya kepada pemandu-pemandu saya ni tadi. Saya itu sajalah Datuk Seri. Saya pun tahu saya ni. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak apa ni Aizam dari Kuala Lumpur. Saya memahami keluhan dan juga apa yang disebutkan oleh saudara Aizam. Dan kalau kita lihat hari ini, kita ada perbahasan dengan butiran-butiran apa yang telah dibentangkan pada hari Jumaat yang lepas. Kita sentiasa ambil peka maklum balas begini untuk kita perhalusi lagi, untuk kita tambah baik. Kita akan buat sebaik mungkin. Tetapi apa yang disebut tadi, kita pun sedang berbincang di peringkat Dewan Rakyat untuk memastikan bolehkah kita, orang kata tu, rationalize balik. Peruntukan tu tetap ada. Tetapi cara kita nak menyalurkan itu. Adakah yang disebutkan tadi perlu KWSP ini kita keluar secara lambakan, katakan 10,000 sekali. Adakah itu memberi kekangan kepada unjuran aliran tunai negara? Kita kena perhatikan itu juga. Kita kena ada keseimbangan dari apa saja bentuk bantuan yang akan disalurkan oleh kerajaan. Yang pentingnya, Saudara Aizam, maklumkan kepada kita supaya kita boleh memahami kehendak-kehendak NGO tadi yang berjumlah 90,000 orang, dan kita pastikan kita memberi jawapan yang sesuai untuk kita melestarikan pekerjaan yang seagak ini mempunyai tekanan yang begitu hebat. Sebabnya logistik sektor ni yang saya nampak, kalau ada penutupan sepadan, kalau ada restriction ataupun kekangan untuk kita keluar daerah dan sebagainya, ini kita faham memberi tekanan yang lebih berat kepada ahli-ahli NGO yang disebutkan tadi. Itu jawapan kepada apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita sebentar tadi, Aizam dari Kuala Lumpur. Tuan Syarkawi, saya nak tambah sikit. Apa yang dinyatakan oleh saudara Aizam itu adalah amat penting untuk kita perhalusi, kerana apa yang dinyatakan oleh beliau adalah kita mesti cepat. Kita tak boleh kata tunggu Januari tahun depan. Betul. Setengah-setengah daripada program itu mungkin kita kena percepatkan, kerana kalau katakan orang tu dah apa, katakan kena asma, dia kena beri ubat cepat-cepat. Kalau tidak nanti masalah besar akan timbul. Jadi itu adalah sesuatu yang mungkin Datuk Seri dan pihak
kerajaan dapat fikirkan bersama bagaimana mereka-mereka yang sebenarnya berada dalam kesusahan ini dapat ditolong dengan segera. Sama ada individu ataupun syarikat-syarikat. Jadi kalau katakan moratorium dan sebagainya itu, saya rasa amat penting untuk kita segerakan supaya syarikat tidak terumbang-ambing. Dan pekerja pun ada apa yang harus dibuat di situ ya. Ya, secara keseluruhannya kita kena lihat the bureaucratic process. Kita faham. Kita seboleh mungkin mahu memendekkan contoh permohonan sesuatu itu supaya kita boleh salurkan begitu cepat. Ya, kita faham tadi yang menyatakan tak boleh tunggu sampai Januari. Kita kena laksanakan. Inilah dia saranan saya kepada pihak yang bertanggungjawab, agensi macam sangat, untuk menyemak kembali cara kita meluluskan sesuatu permintaan. Kena sampaikan cepat. Peruntukan dah siap. Jadi bureaucratic proses ni kita kena lihat kembali. Proses kena, contohnya kalau mengenai masa 2 bulan kita pendekkan supaya tentu stakeholders ni, penerima ni akan dapat faedahnya. Okey, kita akan berehat dulu buat seketika, tetapi sebelum kita berehat, kita ambil satu lagi panggilan yang saya difahamkan sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Datuk Gulam dari Sabah sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, Saudara Zakawi. Ya, saya. Ya, kepada panel lah. Ya. Saya punya cadangan bajet 2021 ni, tidaklah kita buat lokal punya produk lah. Kita banyak area-area yang belum digunakan. Kurang-kurangnya kita memerlukan padi dan beras untuk negara kita. So kalau kita tak lokal, orang yang berkecimpung di dalam pekerjaan yang lokal ni adalah orang menciduk dalam bertanam padi lah. Tanam padi dan juga ini fisheries lah, perikanan. Karena perikanan apa yang kita dapati kalau di Amerika semua orangnya billionaire. Orang-orang billionaire di Jepun billionaire disebabkan untuk berusaha untuk perikanan lah. Jadi kita bagi peluang, kita bagi modal kepada orang-orang kita sendiri yang lokal, dan juga banyak pekerjaan yang kita boleh top up dengan orang-orang kita. Tapi kalau tidak boleh orang daripada pendalaman orang bekerja, bagi mereka bercucuk tanam. Bagi mereka bercucuk tanam, bagi mereka peluang, dan untuk perikanan bagi modal supaya untuk menjalankan ekonomi orang kita Melayu. Itulah yang penting kepada kita lah untuk belanjawan. Karena kalau kita bagi gaji 10-20 ribu pun itu tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Yang penting kita buat dalam negara kita untuk diekspor untuk apa saja. Kurang-kurangnya ini berterusan sehingga 5-60 tahun. Baik. Terima kasih banyak-banyak Datuk Gulam. Kita faham apa yang ingin anda sampaikan. Kita nak berehat sebenarnya, tapi difahamkan ada seorang lagi pemanggil di talian kita sekarang ini. Jadi kita ambil dulu Abdullah Osman Sulaiman di Negeri Sembilan. Silakan Cik Abdullah. Assalamualaikum Cik Abdullah. Halo. Mungkin sudah pun terputus, tapi elok kita sentuh Cik Gulam punya pertanyaan. Sebelum tu kita nak rehat dulu buat seketika, dan kembali nanti saya beri ruang dan juga peluang kepada Datuk Seri untuk menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Datuk Gulam dari Sabah sebentar tadi. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi kita bercakap tentang belanjawan 2021, akses kepada pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Tadi Datuk Gulam dari Sabah mengumumkan sesuatu yang mungkin menarik juga sebenarnya, Datuk Seri. Jadi mungkin respon daripada soalan yang amat menarik sebabnya kalau kita lihat belanjawan 2021, kita mengadakan peruntukan sebanyak 1.7 bilion untuk petani dan juga nelayan. Dan ini kalau kita lihat digunakan sebaik mungkin. Kalau kita lihat di industri asas tani ini, kalau kita ikut import barangan asas tani, makanan dan sebagainya dari luar negara melebihi 60 bilion. Jadi peluang tu amat luas untuk kita menggunakan apa yang diperuntukkan oleh kerajaan untuk menjana ekonomi setempat dengan mewujudkan aktiviti-aktiviti pertanian. Dan kita boleh membantu sebab di bawah kementerian saya sebagai tugas kita ada unit teraju, unit sepadu. Yang sepadu ni yang baru, untuk memastikan kita menjadi satu sekretariat
untuk melaksanakan tanggungjawab dalam mencapai wawasan kemakmuran bersama 2030 untuk merapatkan jurang pendapatan dan sebagainya. Dan kita ada peruntukan di setiap kementerian yang kita ni menjadi satu jawatan kuasa induk untuk memastikan tanggungjawab setiap kementerian itu dapat dilaksanakan secara bersasar. Kalau disebutkan tadi petani memerlukan, maka ada program-program tertentu yang kita telah screen, yang telah kita nilai supaya kita mengadakan kelompok yang besar, economic scale yang boleh mendatangkan faedah dengan mewujudkan peluang pekerjaan dan pendapatan itu tadi. Okey, kita dapatkan pandangan daripada Datuk Syamsuddin. Ini berkaitan dengan jana kerja yang disentuh tadi oleh Yang Berhormat sepintas lalu saja tadi. Tetapi mungkin menarik kerana kalau kita sebut tentang bencana kerjaya ini, jana kerja 3.7 bilion ringgit diperuntukkan dan ianya melibat reskilling dan upskilling yang kita sentuh sebentar tadi dan sebagainya, MyStep, pelindungan sosial, Majlis Pekerjaan Negara dan sebagainya. Jadi apakah Datuk melihat bahawa ini langkah yang tepat sebenarnya dilakukan oleh kerajaan? Pertamanya saya ingin menyentuh tentang penubuhan Majlis Pekerjaan Negara yang pengerusikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri. Ini menunjukkan bahawa kerajaan amat peka tentang keperluan untuk menyelaraskan segala aktiviti-aktiviti yang menyentuh tentang human resources. Dan ini amat penting kerana kalau kita tidak dapat menguruskan sumber manusia kita dengan baik, mungkin selama-lamanya lah kita akan bergantung kepada pekerja asing. Jadi langkah-langkah yang telah dibuat oleh kerajaan untuk meningkatkan lagi kemahiran pekerja-pekerja kita adalah amat baik sebenarnya. Kerana pada masa ini majikan telah melalui bajet 2021, majikan telah dibenarkan untuk sebenarnya mendapat bantuan sehingga RM7,000. Dahulunya RM4,000 sahaja. Sekarang RM7,000 bermakna majikan boleh memberikan latihan-latihan yang lebih bermakna dan lebih profesional kepada pekerja-pekerja yang mereka ada dan juga latihan-latihan yang pada akhirnya menyijilkan kemahiran pekerja-pekerjaan. Dan ini amat penting kerana kalau kita tidak mendapat persijilan tentang kemahiran mereka, jadi selama-lamanya kita akan kata pekerja kita itu tidak mahir. Kerana pada masa ini kalau kita lihat purata pekerja mahir kita masih kurang daripada 30%. Jadi kita ingin menuju kepada negara maju. Jadi untuk menuju kepada negara maju, sekurang-kurangnya kita mesti ada pekerja mahir itu kurang-kurang 50%. Jadi banyak gap lagi yang kita harus penuhi di situ, 20%, mana kita mesti intensify the effort untuk menyijilkan kemahiran pekerja kita melalui SKM 1, SKM 2, SKM 3 dan kalau kita ada SKM 4 itu dikira sebagai diploma, yang SKM 5 itu sebagai degree, bermakna jika dia ada diploma dan degree boleh dikira sebagai pekerja mahir. Okey, saya biar mencelah sedikit di sini dapatkan pandangan Datuk sebelum pandangan Datuk Sri. Bila Datuk sebut tentang pekerja mahir, ini pun sesuatu yang dipersoalkan di luar sana lah. Apa sebenarnya yang diistilahkan sebagai pekerja mahir ini, seperti apa yang dikendaki oleh majikan di Malaysia dalam situasi sekarang? Sebenarnya kalau kita melihat kepada pekerja mahir yang diperlukan oleh pertubuhan ILO sebagai contoh, mereka hendaklah mempunyai sijil kemahiran yang diiktiraf. Kemahiran bukan kata majikan saja yang iktiraf, tapi diiktiraf oleh negara dan juga oleh negara-negara luar. Jadi kita di dalam ASEAN pun ada apa yang dipanggil sebagai AQRF, ASEAN Qualification Reference Framework, dan ini masih lagi dalam perancangan sebenarnya. Dan bila kita mempunyai pekerja-pekerja sedemikian, sebagai contohlah, pekerja kita pergi ke Singapura, dia ada SKM 4, bermakna dia harus bayar gaji SKM 4, bukan di bawah sekali. Jadi ini amat penting kerana kalau kita lihat, walaupun kita ada lebih daripada 2 juta pekerja asing di Malaysia, tetapi kita sering lupa bahawa kita mempunyai kira-kira 1.5 juta rakyat kita yang berada di luar negara dan mungkin bekerja. Dan ini amat penting untuk kita sebenarnya melihat apakah sumbangan mereka kepada negara kita sendiri melalui hantaran wang ke negara kita dan sebagainya. Okey, Datuk Sri, Ya, saya nak sebutkan tadi, interesting. Kita ada agensi di bawah kementerian saya, contohnya. Kita ada unit peneraju. Basically, kita pensijilan tadi, kita menaikkan skill mereka, tetapi kebimbangan saya, kalau tidak ada keseimbangan untuk mewujudkan peluang pekerjaan,
mereka yang dilatih, yang beri skill ni tadi akan keluar ke negara lain dan tidak lagi duduk di sini untuk mewujudkan peluang pekerjaan sebagai satu kumpulan yang mahir. Dan mereka ini yang sepatutnya kita bentuk menjadi usahawan untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Jadinya kita dah nampak data-data tertentu. Contohnya apabila kita latih mereka ini dalam jabatan di bawah selia menteri tugas-tugas ini, kita lihat ada yang telah diambil oleh orang luar. Bekerja di Vietnam, bekerja di Singapura, bekerja di United Kingdom, bekerja di even United States of America. Dan ini orang kata tu menjadi satu cabaran bagi kita untuk mewujudkan satu ekosistem negara sini untuk menarik mereka kembali untuk menjadi satu golongan boleh mewujudkan peluang pekerjaan. Bila Datuk Seri sebut persoalan ini, barangkali ialah pihak majikan juga harus melihat isu ini secara serius sebenarnya, mengutamakan pekerja-pekerja tempatan, mengutamakan profesional tempatan. Tetapi apakah itu dilakukan kerana mungkin mengambil pekerja luar, mereka mungkin menjimatkan kos dan sebagainya dengan membayar gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan permintaan daripada dalaman? Sebenarnya saya tidak bersetuju dengan pandangan Tuan Sarkawi tadi kerana soalan ataupun kenyataan itu kerana sebenarnya mengambil pekerja asing itu bukan murah Dan kita baru-baru ini telah diberitahu bahawa majikan-majikan di Malaysia terpaksa membayar kos yang dilalui oleh pekerja untuk datang ke Malaysia. Ada sehingga RM20,000 setiap pekerja. Itu very expensive. Dan saya rasa adalah lebih elok kalau pekerja Malaysia sendiri memenuhi kehendak-kehendak majikan di Malaysia mengenai pekerjaan ini. Sebagai contohlah, kalau kita kata pengawal keselamatan, bukan saya nak pandang rendah kepada kawasan, bukan. Tetapi rata-rata kita kata bahawa sekarang ini pengawal keselamatan itu dipenuhi oleh pekerja asing daripada Nepal, daripada Bangladesh dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat GLC, sekat-sekat berhubung kait dengan kerajaan, mereka tidak gunakan pengawal keselamatan, tapi mereka menggunakan polis bantuan. Polis bantuan, nama itu ada glamour sikit. Dan bila kita kata polis bantuan, mestilah dia dilatih oleh PDRM dan sebagainya dan disijilkan oleh PDRM supaya mereka boleh bekerja sebagai polis bantuan. Mereka diberikan latihan untuk menggunakan senjata api dan sebagainya. Kalau kita lihat daripada segi gaji pokok tu serupa, seakan-akan sama dengan pengawal keselamatan, tetapi mereka dibayar allowance lebih kerana mereka itu polis bantuan. Dan kalau kita katakan buka peluang untuk pekerjaan polis bantuan itu, beribu-ribu orang tempatan akan apply for the job. Tapi kalau pengawal keselamatan, nobody want to apply. Jadi itulah keadaannya. Jadi kita mesti ada rebranding dan persijilan supaya kita dapat menarik pekerja tempatan itu mengisi ruang yang sekarang ini dipenuhi oleh pekerja-pekerja asing. Itu sebab kalau kita lihat belanjawan 2021, kita lihat kita ada program reskilling. Dan kita akan bertanggungjawab kepada institusi tertentu untuk memastikan apa yang disebut oleh Datuk tadi, kita boleh mengadakan peluang untuk orang tempatan bukannya untuk orang luar. Dan ini mustahak. Kalau tidak, saya sebutkan tadi, kalau ekosistem itu tidak ada, mungkin kita akan mengalami brain drain, orang akan keluar. Dan kita nak menjadi satu negara high income nation dalam usaha kita untuk meningkatkan, melonjakkan negara kepada negara maju. So kita kena menggunakan kepakaran tempatan untuk mempamerkan we are able to do apa saja yang kita nak lakukan. Itu sebab dalam program reskilling juga kita pentingkan penghijrahan kepada pendigitalisation ataupun pendigitalan supaya apa saja yang kita lakukan hari ini, terutamanya kita ada kekangan pandemik COVID-19. Penggunaan digital ni amat penting untuk melestarikan pembangunan ekonomi dalam supply chain yang kita dulunya membawa cara tradisi untuk contohnya supply barang-barang, untuk mengeluarkan barang-barang, kita kena hijrah kepada satu kaedah di mana kita berkemampuan untuk mengeluarkan barangan dari sudut penggunaan automation, dari sudut penggunaan pemasaran itu di atas talian dan sebagainya. Ini kita kena bawa kepada masyarakat. Ini kita bawa kepada masyarakat M40 dan B40. Tetapi T20 yang saya sebutkan tadi adalah golongan yang penting untuk membantu kerajaan
supaya M40 ditingkatkan dan juga B40 ditingkatkan. Itu yang disebutkan tadi, meningkatkan pendapatan mereka. Jadi kalau kita lihat belanjawan itu, kita sasarkan kepada hala tuju untuk memastikan skilling, reskilling ataupun upskilling itu kita laksanakan dengan lebih efektif. Okey, cuba kita dengar apa pula pandangan daripada pemanggil-pemanggil kita yang sudah pun ada di talian semula sekarang ini. Ada dua pemanggil yang bersiap sedia sekarang. Kita ambil dulu Ridwan dari Pulau Pinang. Assalamualaikum Ridwan. Ya, salam. Ya. Assalamualaikum Sekali dan ahli panel. Waalaikumsalam. Okey, soalan yang pertama saya tujukan pada Datuk Seri Ridwan. Ya. Ini mengenai bantuan kepada rakyat seperti yang dirancanakan dalam dalam bajet. Tetapi tidak sampai sasaran. Bagaimana Datuk Seri? Okey. Kita tengok sekian hari kan apabila diumumkan oleh Tan Sri Menteri Kewangan, lalunya rakyat akan komplain, tidak baguslah bajet ni. Tetapi saya buat tinjauan tadi, dia orang kata tak sampai pada sasaran selalunya setiap tahun. Okey. Yang kedua? Kemudian mengenai pencen lah kedua. Pencen kita tengok apabila satu jabatan tu berada di korporat, yang contohnya jabatan asalnya, dia orang contohnya kerja 10 tahun dah, itu jabatan tu dikorporatkan, dia orang dapat pencen lebih kurang 300. Apabila dapat 300, okey, apabila dikorporatkan kemudian dia orang pencen mungkin 25 tahun, kemudian dia orang korporat. Tapi jabatan tu dia orang kan mula-mula dia orang jadi apa kaya lah. Lepas tu bila dapat pencen tahu jadi apa. Jadi terima bantuan kebajikan pula. Kita tak maulah jabatan kita ni, orang-orang kerajaan ni jadi terima kebajikan. Patutnya dia terima pencen dengan ada yang ada orang kaya. Kita tengok kalau terkait tangan kerajaan terima kebajikan, nampak usia. Okey, kita cepat settle tu. Okey, itu dua persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang. Bahar dari Kuala Lumpur pula ada di talian kita sekarang ni. Assalamualaikum Bahar. Waalaikumsalam Sakawi. Ya, saya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Silakan Alhamdulillah, bagus ya. Ya. Okey, cerita bajet bagus. Okey, assalamualaikum yang duduk yang berbahagia. Ya. Okey, seorang ni Pak Wan. Okey. Saya kena panggil dia Pak Wan lah sebab ini orang lama ni kan. Betul. Ini kenalan saya di KA dulu ni. Okey, silakan. Tahniah lah dah sampai ke peringkat seorang menteri sekarang ni kan. Okey, saya nak tanya dua lah soalan ke Pak Wan kan. Satu, Pak Wan ya, berkenaan dengan bajet ni kan. Ni saya cerita ni pasal ni sebagai rakyat biasa je lah Pak Wan ni kan. Okey. Okey. Yang penting sekali rakyat biasa ni ialah kita nakkan supaya bajet ni yang merangkumi semua yang berkenaan dengan P40 ke bawah ni sampai pada sasaran dia. Okey. Tapi yang agak muskilnya ialah penyampaian dia tu kadang-kadang tak sampai. Lepas tu kadang-kadang kita fikirkan cara nak pemudahkan tu menyusahkan. Macam saya setuju bila Pak Wan kata tadi, kalau benda tu kena buat 2 bulan, perlu jadi sebulan. Dan pemudahkan golongan B40 kat bawah ni. Okay. Dan saya nak tanya lah dengan Pak Wan kan tentang bajet ni. Kita tahu pendapatan negara adalah melalui cukai dan juga pelaburan. Tapi yang agak muskilnya apabila saya bagi contoh cukai korporat. 2019 kita dapat kutipan lebih kurang 64 bilion. Jadi unjuran untuk 2021 anjurannya ialah 68 bilion. Tapi sekarang ni banyak syarikat dah tutup dan juga kadar yang kena buang kerja pun dekat hampir 1 juta. Jadi mana nak cekau duitnya? Istilah cekau lagi. Dan juga dengan yang berbahagia ni Datuk Samsudin ni, saya nak tanyalah kan. Kita ni sekarang ni banyak rakyat kena buang kerja 1 juta ni. Adakah yang 1 juta ni yang kita jual ni betul-betul rakyat Malaysia ataupun rakyat asing? Sebab sekarang ni kita sandarkan kepada rakyat asing daripada rakyat seperti contohnya kan, macam expatriate. Kenapa kita masih lagi nak gunakan expatriate? Itu saja Sakawi. Terima kasih. Terima kasih. Ahli panel
jawab ataupun bagi pandangan seikhlasnya mungkin. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Ridwan dari Pulau Pinang dan juga Bahar dari Kuala Lumpur. Banyak persoalan panas sebenarnya perbincangan kita. Okey, menarik bila kita bercakap tentang belanjawan 2021 ini. Tetapi kalau kita ambil daripada apa yang Ridwan sebut, Tok Sri dan juga Bahar sebutlah, mungkin atas kertas belanjawan itu kelihatan memanglah sempurna, menarik, hebat dan sebagainya. Tetapi when come to pelaksanaan itu yang selalu menimbulkan masalah. Sasaran yang dituju itu mungkin tidak sampai dan sebagainya. Jadi jaminan daripada Datuk Seri. Saya nak sebutkan sekali lagi, ini adalah tanggungjawab setiap kementerian dan jabatan-jabatan agensi di bawahnya untuk memastikan tadi the bureaucratic process ini need a bit of overhaul. Penyampaian tu kena bersasar dan kita kena gunakan data-data tertentu. Kadang-kadang tu bantuan tu bertindih. Jadi penting kita ada data. Dia panggil data analitik untuk memastikan kita tahu siapa yang patut kita beri bantuan. Macam di parlimen saya, kita ada data penduduk di situ, kita tahu isi rumah tu dan kita boleh orang kata memberi bantuan terus kepada mereka tanpa pertindihan yang bantuan boleh disasar yang diberi oleh NGO-NGO yang lain. Ini amat penting supaya sedikit yang kita ada kita boleh memanfaatkan secara luas. Itu sebab saya nyatakan tadi sekali lagi the need for us, for the government to review the process. Delivery system must be more efficient ataupun kena lebih cepat dalam usaha kita melaksanakan tanggungjawab sebagai pemimpin, sama ada pemimpin yang melibatkan diri dalam pembangunan ekonomi atau pemimpin politik sekalipun. Kena beri maklum balas yang tepat. Kalau tidak, ada ketirisan. Kalau tidak sampai kepada sasarannya. Ini menjadi kebimbangan kepada kerajaan juga. Bukan kita tidak peka, tetapi itulah tadi proses itu kita kena tighten up lebih untuk menjawab soalan yang dikatakan tadi supaya dapat kita sasarkan bantuan yang telah diperuntukkan dalam belanjawan 2021. Persoalan yang kedua tadi pun menarik jugalah. Ini pun perlu dijawab oleh Datuk Seri sebelum saya lontarkan soalan seterusnya kepada Datuk Syamsuddin. Ini pun banyak diperkatakan di luar sana dan kita tahu bajet ataupun belanjawan 2021 ini merupakan belanjawan terbesar dalam sejarah belanjawan negara sebenarnya. Dan dengan keadaan ekonomi semasa manalah kerajaan nak cekau duit. Apa yang disebut? Tapi betul, itu cabaran besar. Kalau kita tengok pendapatan negara cukai. Apa tu barangan yang kita keluarkan sama ada barangan yang belum ditambah nilai, komoditi daripada plantation sector dan sebagainya. Macam plantation menyumbang 17% kepada KDNK negara. Jadi kalau kita lihat hari ini sumbangan pembayar cukai mungkin berkurangan yang disebutkan tadi. Ini satu cabaran yang besar daripada kerajaan. Kalau belanjawan 2021 ini adalah belanjawan yang kita panggil defisit. Jadinya kenalah kita menguruskan cara terbaik. Contohnya penambahan sendiri, hasil kerajaan itu sendiri adalah penting untuk rakyat bekerjasama untuk memahami peningkatan tadi saya sebutkan upskilling, untuk kita sama-sama mendekati creation of value, untuk kita kembali kepada peningkatan pendapatan supaya mereka terus boleh menyumbang kepada pendapatan negara. It's a complete circle of participation untuk semua pemegang taruh untuk memastikan kelestarian pembangunan itu dalam usaha kita nak sebutkan menuju kepada masyarakat yang berpendapatan tinggi. Bila kita dah tinggi, pendapatan negara pun boleh meningkat. Kalau hari ini dilihatkan syarikat-syarikat besar yang menyumbang kepada pendapatan negara. Hari ini kita nak lihat penyumbang kepada pendapatan negara ni kita kena hala tujukan kepada contohnya masyarakat yang dipanggil PKS, industri kecil. Dan ini kita mau beri empowerment supaya mereka boleh dibesarkan. Kita sebut upskilling dan sebagainya yang boleh membantu mewujudkan peluang pekerjaan. Dan secara langsung mereka akan meningkatkan perlibatan dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan negara. Menarik. Okey, kembali kepada Datuk Syamsuddin. Tadi pun persoalan dibangkitkan oleh Bahar lah. Masih lagi ada syarikat-syarikat yang ataupun majikan-majikan yang mengambil pekerja-pekerja daripada luar. Barangkali kita dah sentuh soal itu.
itu kerana itu mungkin disebabkan oleh keperluan dan sebagainya. Tetapi saya nak kongsikan sesuatu sama dengan Datuk Samsudin, mendapatkan pandangan anda lah. Ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai pengambilan pekerja di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun PKSO, dan ianya merupakan satu jumlah yang agak besar, iaitu 200,000 mungkin akan terlibat dalam projek ini, jadi atau program ini. Jadi apakah anda melihat bahawa ini satu program yang bagus sebenarnya? Ya, sebenarnya skim berkenaan diwujudkan untuk menggalakkan majikan mengambil pekerja-pekerja tempatan, dan subsidi akan diberikan kepada majikan bila mereka mengambil pekerja tempatan berkenaan, dan ini adalah disasarkan kepada mereka-mereka yang menganggur, telah lama menganggur, mereka-mereka yang baru habis keluar daripada sistem pembelajaran, dan juga mereka-mereka yang terlibat yang seperti OKU, dan juga mereka-mereka yang telah katakan ex-prisoners, ex-drug addict pun tidak tertinggal dalam skim yang dinyatakan tadi. Dan ini amat penting kerana kita mahukan mereka-mereka ini diberi peluang untuk bersama-sama membangunkan negara melalui pekerjaan yang mereka akan diberikan, ya. Dan ini menyentuh tentang pekerja-pekerja yang hilang pekerjaan tadi. Saya menyatakan bahawa bukanlah kita kata telah retrench sehingga 1 juta, tak adalah. Retrenchment figures itu kurang daripada 100 ribu pada masa ini. Itu adalah melalui sistem insuran pekerjaan, tetapi mereka ini diberikan faedah di bawah sistem insuran pekerjaan, di mana mereka akan mendapat secara puratanya kira-kira 50% daripada gaji yang mereka dapat pada masa ini adalah kira-kira untuk 6 bulan, dan nanti akan ditambah lagi 3 bulan, dan ini adalah sesuatu yang satu jaringan sosial yang mereka ada. Dan di sini juga kita lihat bahawa jumlah pekerja asing yang diberhentikan itu tidak begitu ramai sebenarnya pada masa ini, kerana kita tahu pun kerajaan telah membekukan pengambilan pekerja asing baru daripada bulan Julai sehinggalah Disember tahun ini, dan mungkin polisi ini akan diteruskan kerana kita mahu memberikan peluang pekerjaan kepada pekerja tempatan sendiri, untuk mengisi kekosongan yang kita ada. Dan di sini juga saya ingin menyatakan bahawa walaupun keupayaan majikan untuk menyediakan pekerjaan pada masa ini agak tercabar, tetapi kita jangan lupa ada lagi satu peluang penjanaan pendapatan dalam gig ekonomi. Dalam gig ekonomi itu sebelum COVID-19 kita ada kira-kira 500,000 mereka yang terlibat. Pada masa ini dianggarkan ada kira-kira 2.8 juta mereka yang terlibat. Dan kerajaan saya rasa telah memberikan satu inisiatif yang baik bila mana kerajaan mengatakan bahawa mereka-mereka yang di dalam gig ekonomi ini harus dilindungi oleh PKSO untuk bencana kerja, di mana kerajaan akan memberikan 70% daripada caruman berkenaan, dan the gig economy organizer itu akan membayar 30%. Jadi ini sesuatu yang saya rasa amat penting, kerana jika sesuatu berlaku pada mereka yang terlibat dalam gig ekonomi, ada perlindungan yang diberikan, dan juga majikan dan mereka yang terlibat dalam gig ekonomi ini digalakkan untuk mencarum kepada KWSP. Dan itu juga penting, kerana mereka harus juga melihat kepada simpanan untuk hari tua sebenarnya. Saya suka bila itu yang kita sebutkan sentuh tadi tentang gig ekonomi, digital ekonomi. Tetapi satu persoalan saya nak kongsi bersama dengan Datuk Sri untuk mendapatkan pandangan secara ikhlas lah. Complaints among them bila bercakap tentang gig economy, tentang digital economy, ialah ada infra yang tersedia itu mungkin belum lagi mencukupi sebenarnya memenuhi kendak the so called gig economy dan juga digital economy. Kalau kita lihat ini is work in progress. Kita faham akan keadaan infrastruktur yang ada. Kita akan menuju ke suatu tahap di mana infrastruktur akan ditingkatkan kepada 5G. Tetapi kita lebih memberi perhatian sekarang untuk menambah baik apa yang kita ada 4G untuk kita menggunakan infra itu dalam pelibatan gig ekonomi tadi. Dan yang interesting, kalau kita lihat dalam belanjawan 2021 tadi, kita ada peruntukan sebanyak 24 juta dalam kita panggil skim bencana pekerjaan PKSO. Caruman itu untuk memastikan mereka ini dapat perlindungan dari segi peluang, dari segi pekerjaan. Ini boleh dimanfaat sebanyak 100,000 pekerja. Jumlah itu untuk 100,000 pekerja. Cuba Tok Sri komen sedikit
sedikitlah. Kita di penghujung juga. Saya tertarik hati juga dengan 700 juta ringgit diperuntukkan untuk program pekerjaan jangka pendek ataupun MyStep. Ini pun sesuatu yang menariklah dengan tawaran 50,000 peluang pekerjaan di sektor awam dan juga di JLC bermula Januari 2021. Siapa yang patut ambil peluang itu, Sri? Semua yang boleh mengambil peluang dengan apa yang kita lihat hari ini, ciri-ciri ataupun dipanggil qualification yang mereka ada. Jadi contohnya dalam 700 juta itu kita peruntukan itu kita lihat mengadakan peluang pekerjaan yang berbentuk contract for services oleh JLC. Tapi yang penting kalau kita lihat hari ini PKS itu mustahak. Mustahak untuk dibangunkan supaya mewujudkan peluang pekerjaan. JLC kalau kita lihat hari ini dia boleh mengadakan pekerjaan yang kita boleh define. It's saturated so called. Is yang boleh mengembang adalah PKS. Itu sebab tadi kita kena bawa penghijrahan kepada cara mewujudkan usahawan menggunakan kaedah digitalization in economy, so to speak, the gig economy yang kita sebutkan tadi. Dan korporat-korporat besar ni dia kalau kita lihat boleh mewujudkan peluang pekerjaan, tapi banyak mana. Kalau kita lihat dalam belanjawan 2021 ni kita boleh mewujudkan peluang pekerjaan sebanyak kepada 1.5 million kepada rakyat jelata, peluang pekerjaan tu ada. Tetapi melibatkan ekosistem yang komplit supaya mereka boleh meningkatkan pendapatan tadi yang disebut pada mula-mula. Kalau kita fokuskan cuma kepada JLC, mengharap JLC, kita ada skim tu tadi. Kita boleh define. Tapi yang lainnya, the spill over daripada pembangunan PKS SME tadi yang kita akan tumpukan untuk memastikan tadi ada empowerment kepada PKS untuk memberi peluang pekerjaan dan juga meningkatkan pendapatan. Okey, kita tinggal lebih kurang 2-3 minit saja lagi. Jadi saya bagi peluang kepada Datuk Samsudin pula di penghujung inilah harapan MEF sendiri, harapan Datuk sendirilah kepada belanjawan 2021 ini. Sebenarnya saya nak tambah sikit apa yang Datuk Seri cakap mengenai MyStep tadi. Itu amat penting sebenarnya untuk juga di sektor swasta, kerana kalau kita biasanya memohon kerja di sektor swasta, majikan akan tanya apakah pengalaman anda. Jadi dia kata saya telah bekerja di bawah MyStep. Itu satu saya rasa pengiktirafan yang akan diberikan kepada mereka yang terlibat itu. Dan MEF sebenarnya ingin melihat bahawa majikan-majikan dan pekerja-pekerja sendiri dapat dibantu untuk mengharungi masa yang mencabar ini, dan adalah menjadi harapan MEF agar keadaan labour market kita menjadi lebih stabil dan mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan dibantu untuk pulih semula dan mendapatkan pekerjaan. Kalaupun tak dapat pekerjaan secara formal, mereka boleh dibantu untuk pergi kepada gig economy. Dan bercakap tentang gig economy ini, saya merasakan bahawa ada satu keperluan untuk kita tubuhkan satu mekanisme untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Mungkin timbul di antara mereka-mereka terlibat dalam gig ekonomi dengan penyedia perkhidmatan dan juga pelanggan-pelanggan gig ekonomi, kerana pada masa ini kita tidak ada mekanisme sebegitu. Kalau ada masalah, kita pergi kepada civil court yang akan menjadi lebih mahal. Sebenarnya kita perlukan simple mekanisme untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Jadi mungkin kita perlu adakan perundangan baru untuk cover this gig ekonomi yang semakin sebenarnya meluas dan banyak orang terlibat dalam gig ekonomi. Okey, 2 minit saya berikan kepada Datuk Seri. Saya keseluruhannya saya nak memberi keyakinan kepada rakyat. Belanjawan 2021 ni adalah satu pakej rancangan untuk kita. Untuk kita sendiri menyedari yang kerajaan amat prihatin dengan mengadakan peluang-peluang yang kita sasarkan tadi dan ambil manfaat itu. Kita akan buat sebaik mungkin dari segi pelaksanaan, dan sekiranya ada maklum balas yang membina, kita pasti akan menambah baik perhalusi butiran itu untuk memastikan tadi the value is created. Nilai itu boleh kita
wujudkan untuk memastikan apa yang kita temakan dalam sesi perbincangan kita ini untuk mengadakan peluang wujudkan peluang pekerjaan lebih besar dan juga meningkatkan pendapatan. Dan itu boleh kita laksanakan secara menyeluruh oleh semua stakeholders. Kalau kita memahami negara kita cuma ada satu hala tuju, iaitu untuk memastikan kita maju ke depan, move forward, dan kita mahu menjadi satu masyarakat yang lebih resilient dalam memanage ekonomi kita. Dan kita tak boleh lari pada hakikat, kita kena menjadi sebuah negara pengeluar. Bila kita jadi sebuah negara pengeluar, maka peluang pekerjaan itu akan menjadi lebih besar. Jadi kita boleh meningkatkan per capita income kita dengan lebih lagi sama rata atau setara dengan negeri-negara maju yang kita lihat hari ini. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Ridwan Yusof, dan juga tentunya terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Samsudin Badran. Saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan kedua-dua tetamu yang cukup hebat ini. Tapi sebelum kita berpisah dari udara, yes or no sajalah. Agak-agaknya lah Belanjawan 2021 ni Datuk Seri akan diluluskan di Parlimen ataupun tidak? Ya. Saya harapkan semua memahami dalam keadaan kita memerangi pandemik COVID-19, kita kena pentingkan kepada rakyat. Betul. Kalau kita perlu berbincang untuk memperbaiki apa yang kita telah bentangkan, pastinya kita akan menerima dengan orang kata itu dengan baik, supaya kita boleh membawa sama naratif kepada rakyat. Kerajaan hari ini memberi perhatian kepada rakyat untuk melestarikan kehidupan harian mereka dan juga membangunkan ekonomi walaupun cabaran dalam pandemik COVID-19 itu begitu besar. Okey, kita akan jumpa lagi dalam ruang bicara dari masa ke semasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum.